So, tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih dan selamat datang ke Facebook Live. Dan malam ini, selamat datang. Dalam video malam ini, Ahyak nak berkongsi tentang apa? Ahyak nak berkongsi tentang dua senjata ilmu yang sangat-sangat penting untuk anda sebelum nak masuk dalam medan hartanah pada tahun 2020. Tahun ini, paling penting kena siapkan dua senjata ilmu ini. Boleh tak anda tulis dua senjata ilmu? Ada berapa? Ada dua. Bukan satu, bukan tiga. Dua senjata ilmu yang penting untuk anda siapkan. Ya, terima kasih Linda Aris. Yati. Pakai pijama. Selalu pijama ni memang betul kotak-kotak. Bolehlah, kita samalah tu. Dan siapa lagi? Muhammad Imran. Wow. Itu dah ambil punchline saya dah tu. Alright. Are you guys ready? Siapa yang dah ready, boleh tak anda tulis di ruang komen. I am ready, Ahyak. We are ready. Alright. Are you ready? Let's go. Okay. So, tuan-tuan dan puan, malam ini Ahyak akan kupas tentang dua senjata ilmu yang penting untuk anda siapkan sebagai bekalan sebelum anda nak masuk ke medan hartanah. Kenapa Ahyak guna perkataan medan hartanah? Bukan perkataan gelanggang hartanah seperti yang mungkin Ahyak kupas dalam video-video atau dalam sharing yang sebelum ini. Kerana Ahyak nak menyamakan apa? Medan hartanah dengan medan perang. Saya ulang ya. Medan hartanah dengan medan perang. Kalau kita turun dalam medan perang, tidak bawa senjata, tidak bawa baju perang, tidak turun dengan askar-askar, tidak turun dengan strategi. Apa jadi kepada kita di medan perang kalau kita tak bersiap sedia? Apa jadi? Boleh tak siapa yang komen? Siapa yang komen tulis dulu. Apa yang jadi kepada kita kalau kita turun ke medan perang, tak cukup senjata, tak cukup bekalan, tak cukup strategi. Kita akan M-A-T-I. Jadi kita tidak mahu mati di dalam medan hartanah. Wow. Kita minta dijauhkan. Betul tu, Syazwan, kita mati awal. Jadi apa yang akan berlaku tuan-tuan dan puan? Sekarang ni saya ubahkan yang medan hartanah, medan perang itu kepada medan hartanah. Apa yang akan berlaku sekiranya kita masuk dalam medan hartanah, tak cukup senjata, tak cukup baju perang, tak cukup bekalan, tak cukup askar-askar, tak cukup strategi. Sudah tentu kita akan mati. Dan mati di dalam medan hartanah, dia macam sama teruk daripada mati yang sebenar. Agak ekstrim penjelasan ayat ini, tetapi saya nak anda ada sedikit rasa takut. Kerana ayat takut bila ramainya orang ni jadi excited, jadi terlebih teruja bila mendengar ayat bercerita tentang hartanah, itu, ini, yang best, yang tak best. Tapi dia excited bila ayat cerita pasal hartanah je aku excited. Siapa ada rasa macam tu? Tulis. Saya rasa excited lah tiap-tiap kali ayat cerita pasal hartanah. Ayat cerita pasal hartanah apa-apa, yang baik, yang tak baik pun saya excited. Kerana excited itu, mungkin dia terasa kebal. Dan tidak ada orang yang masuk dalam medan perang yang kebal. Tidak ada yang masuk dalam medan hartanah, dia kebal. Ya, betul, tahun ini Ahyak benar-benar yakin dan percaya bahawa peluang-peluang terindah bakal terbongkar dalam pasar hartanah. Betul. Ahyak yakin dan percaya kali inilah tahun 2020 memang bakal menyediakan peluang-peluang yang terindah, yang terhebat. Dan kita memang akan dapat serkup, kita akan dapat sambar hartanah-hartanah di lokasi terbaik, pada produk-produk yang terbaik, pada harga yang terbaik. Kerana ramai orang takut. Dan mungkin dia akan melepaskan hartanah daripada harga yang lebih baik untuk kita tangkap. Mungkin pemaju-pemaju lebih rendah diri. Apa maksud tu? Boleh tak tulis? Rendah diri. Mereka ni lebih rendah diri. Oleh itu mereka lebih melayan kita. Oleh itu harga-harga, package-package, rebate-rebate yang diorang bagikan itu sangat-sangat best. Untuk sub-sale pula, penjual-penjual ni pun dah bukan saja rendah diri, tapi mereka sudah
sedar diri. Boleh tak anda tulis? Bukan rendah diri, tetapi sedar diri. Ramai di antara mereka sudah sedar diri. Dan kerana ada yang ramai menggelupur, masuklah dalam lelong. So, ayat yakin dan percaya, tahun ini akan banyak peluang-peluang yang terhebat. Betul tu Nur Lely, bukan biasa-biasa, biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Alright, so apakah dua bekalan ilmu ini yang sangat-sangat penting? Okay. Yang ini, dua ilmu ini sangat-sangat penting. Yang pertamanya ialah ilmu kewangan. Yang keduanya ialah ilmu hartanah. Apa yang sebenarnya ayat maksudkan dengan ilmu kewangan dan apa yang ayat maksudkan dengan ilmu hartanah? Apakah dua ilmu ini? Saya akan kupas sekarang, tetapi sebelum itu saya nak anda komen banyak-banyak, like banyak-banyak, love banyak-banyak, Mini Love Mira Filza banyak-banyak. Dan saya nak anda tekan butang share. Boleh tak anda tekan butang share supaya sahabat-sahabat anda juga akan mendapatkan manfaat daripada perkongsian ayat malam ini. Manalah tahu ada di antara mereka, mungkin ada di antara anda yang sedang fikir-fikir, mahu nak tahu lebih lanjut tentang dunia hartanah, yang mungkin terfikir-fikir bercadang nak masuk dalam dunia hartanah. Oleh itu mungkin mereka akan mendapat manfaat daripada perkongsian ayat malam ini. Okey, mari kita kupas ilmu kewangan dan ilmu hartanah. Okey, sebelum ayat drill deeper, apakah itu dunia ilmu kewangan dan ilmu hartanah? Ayah nak anda faham dua kesannya bila kita tidak gabungkan, kombokan dua ilmu ini. Sangat bahaya sekiranya anda hanya ada satu sahaja, ada ilmu kewangan sahaja. Bahaya bila anda ada sahaja ilmu hartanah. Dia mesti dua-dua. Boleh tak tulis kat situ? Mesti ada dua-dua ilmu. Kedua-dua ilmu kewangan dan ilmu hartanah mesti kita ada, mesti combinekan. Perkataannya, kata kuncinya tuan-tuan dan puan ialah ilmu kewangan dan ilmu hartanah. Dia bukan ilmu kewangan atau ilmu hartanah atau ilmu kewangan. Kedua-duanya mesti wujud sekali. Apa jadi bila hanya ada ilmu kewangan? Okey, apa jadi? Tanya saya, Ahyat, apa nak jadi Ahyat? Kalau hanya ada ilmu kewangan, apa nak jadi? Bahaya. Bila kita hanya ada ilmu kewangan, tak ada ilmu hartanah. Yang ini yang banyak Ahyat lihat. Orang yang ada ilmu kewangan, tak ada ilmu hartanah. Apa jadi kat mereka? Mungkin mereka boleh bina profil kewangan. Yes. Mungkin mereka ada kelayakan dan kemampuan. Yes. Mungkin mereka boleh bawa diri mereka ke bank dan insya-Allah dengan izin Allah mereka akan mendapat pembiayaan bank itu, mereka akan lulus pembiayaan bank mereka. Ya, betul. Tetapi kerana ada ilmu kewangan ini, akhirnya mereka beli sampah. Yalah, kita dah boleh beli, kita dah boleh dapat pembiayaan bank. Kita tak nak sebut pinjaman, itu loan. Kita nak sebut Islamic financing, pembiayaan Islamik. Kita boleh pergi ke bank, kewangan kita betul dan kita perbetulkan profil kewangan kita, pergi ke bank boleh dapat pembiayaan RM500,000. Tapi akhirnya anda beli sampah. Best ke tak best? Sangat tak best. Betul tak? Betul tak? So ilmu kewangan sahaja tidak cukup. Okey, apa jadi pula kalau ada ilmu hartanah sahaja? Tak ada ilmu kewangan. Tulis kat situ. Kalau ada ilmu hartanah tak ada ilmu kewangan. Pun bahaya bro. Pun bahaya babe. Kita kalau orang-orang yang ada ilmu hartanah saja. Dia tahu kat mana nak beli. Dia tahu teknik-teknik nak beli. Dia tahu prosedur-prosedur nak beli. Dia tahu apa booster-booster hartanah. Dia tahu tentang ilmu hartanah. Tetapi apa yang berlaku ialah dia beli apa yang dia layak, tapi dia tidak mampu. Boleh tak anda tulis? Bahaya kalau tulis, minta maaf. Tulis, bahaya kalau beli apa yang dia layak,
tapi dia tidak mampu. Bermaksud, dia pergi ke bank, memang dia layak mendapat pembiayaan hartanah. Dia memang layak. Dapat 500,000, dapat 1 juta. Tetapi tiap-tiap bulan, dia tidak mampu nak bayar. Yang ini pun ayat selalu tengok. Dan ayat semakin risau. Ayat semakin risau. So ingat ya tuan-tuan dan puan, ilmu kewangan, ilmu hartanah mesti apa? Combo. Boleh tak anda tulis? Mesti combo dua-dua. So, apa itu ilmu kewangan yang kita perlu ada? Boleh tak anda tulis? Apa ilmu kewangan yang penting, Ayat? Apa ilmu kewangan yang penting untuk kita tahu? Ilmu kewangan. Apa ilmu kewangan yang kita kena tahu? Ilmu kewangan yang kita mesti tahu itu, tak perlu nak tahu kira ilmu kewangan tahap ekonomi makro. Ekonomi makro tu tak perlu tahu. Tapi apa yang saya nak anda tahu ialah ekonomi mikro. Boleh tak tulis? Bukan ekonomi makro, tetapi ekonomi mikro. Bukan belanjawan negara, tetapi belanjawan diri sendiri. Okey, ambil jari anda dan letak di batang hidung anda. Boleh? Letak di batang hidung anda. Bukan di koreknya hidung. Jadi siapa? Kerana kadang-kadang bila kita nak sibuk sangat pasal belanjawan 2020. Oh, apalah kerajaan itu, kerajaan ini. Daripada kerajaan dulu sampai kerajaan sekarang, kita komplain je pasal belanjawan negara. Tetapi belanjawan diri sendiri, bahaya cocok hidung dengan dua jari. Kan tercocok dua-dua. Okey. Ni, kalau kita ni sibuk sangat pasal belanjawan negara, tak sibuk pasal belanjawan diri, kan tak jadi apa-apa. Kalaulah ekonomi kita bagus macam mana pun, kalaulah peluang-peluang terhebat dalam hartanah sekalipun ada, tetapi belanjawan diri sendiri tidak ada, macam mana kita nak berjaya? So, kita mesti ada ketahui belanjawan diri sendiri, bukan belanjawan negara. Kita kena tahu ekonomi mikro kita, bukan ekonomi makro. So, dalam nak mengenali belanjawan diri, apakah dua perkara yang paling penting? Ayat tak nak pergi ke dua perkara lagi satu tu. Ayat nak cerita kepada dua perkara paling penting. Dua perkara yang paling penting. Baik-baik Nur Leli, jangan tercocok hidung. Okey. Dua perkara penting dalam belanjawan diri. Dua perkara penting dalam ekonomi mikro. Bukan makro. Bukan makro. Tapi mikro. Bukan makro, mikro. Boleh tak anda buat tarian makro dan mikro? Makro dan mikro. Makro dan mikro. Boleh tak anda buat tarian? Saya lihat, saya nampak anda. Ini adalah teknologi baru dalam Facebook Live. Saya boleh nampak anda. Dan saya memang terkilan sangat. Ada yang tak buat. Ada yang tak nak menari bersama dengan Ahyat. Anda lihat, saya ni menari makro dan mikro. Makro dan mikro. Alah, perkara tu janganlah sebut. Tersasul-sasul. So, makroekonomi jangan sibuk, mikroekonomi. Okey. So, apa yang kita nak? Janganlah macam tu, Syafiq. Perkara ini sangat penting. Jangan sibuk makroekonomi, tapi mikroekonomi. Apakah dua perkara paling penting dalam makroekonomi? Microeconomy, sorry. Apa dua perkara penting? Korang pun dah agak dah. Apa yang perkara paling penting ialah kita punya pendapatan dan kita punya perbelanjaan. So, our income and our expenses. Tuan-tuan dan puan, ilmu personal finance. Personal finance ni kan, dia patutnya ajar kat sekolah. Tapi dia tak ajar kat sekolah. Ini yang peliknya. Sebenarnya di seluruh dunia kita kena ajar personal finance. Kerana mungkin tak semua orang beli hartanah. Setuju ke? Sangat setuju. Mungkin tak semua orang akan beli hartanah. Tetapi semua orang pasti akan kena uruskan duit. Duit sendiri, duit orang, duit banyak, duit sikit, pasti akan urus duit. Kenapa tak ajar dekat sekolah? Tapi Alhamdulillah ada banyak agensi-agensi dan NGO dan kumpulan yang sedang mempelopori, yang sedang memperjuangkan ilmu kewangan at least dalam universiti, at least dalam sekolah-sekolah, dan kita kena raikan mereka dan kita kena support mereka, dan insya-Allah Ayat pun nak bantu. Sekiranya ada di antara anda yang
cikgu-cikgu kat sekolah. Ayat nak pergi ke sekolah-sekolah anda. Ayat nak bawa diri ayat dan tim dan kita nak sampaikan dakwah ilmu hartanah. Kalau anda ada syarikat, ayat nak pergi ke syarikat anda. What if I told you? What if I told you? Kepada 10 orang, 10 syarikat. Ya, minimum ada 20 orang. Kepada 10 syarikat yang nak ayat datang bagi at least, kalau the best is one day, kalau half day ayat nak cerita pasal persiapan kewangan untuk beli hartanah. Untuk apa? Persiapan kewangan untuk beli hartanah. Kepada 10 syarikat pertama yang PM ayat sekarang, nama penuh dia, email dia dan nombor phone dia. Kepada 10 orang pertama yang PM ayat, nama dia, email dia dan handphone dia, ayat nak turun ke tempat anda, ke syarikat anda dan bagi a morning talk, nak bagi kepada monthly talk. Mungkin anda ada sports club, anda ada staff club. Saya nak bagi offer ni kepada anda. Macam okey tak? Best tak? Best tak? 10 orang pertama yang PM apa? Nama, email dan handphone anda yang lengkap. Nanti tim akan call anda untuk arrangekan weekday tu ayat nak datang. Mungkin ada weekday atau weekend terpulang. Dan kita akan nak membawakan dakwah persiapan kewangan sebelum nak beli hartanah. Okey, so itulah ilmu yang sangat-sangat penting yang anda kena ada dalam kewangan. Ilmu pendapatan dan ilmu kewangan, personal finance. Now, ini ayat punya amaran. Kalau anda tidak ukur, tidak kira, tidak rekodkan pendapatan anda. Kalau anda tidak rekodkan pendapatan anda, dan anda tidak tahu apakah sebenarnya pendapatan anda, jangan cerita pasal hartanah. Macam okey tak? Okey tak? Kerana ada orang dia tak tahu exactly pendapatan dia. Minta maaf, ayat bukan bercerita tentang gaji. Ayat bercerita tentang pendapatan. Gaji adalah sebahagian daripada pendapatan. Yang lain-lain tu adalah termasuk di dalam pendapatan juga. Pendapatan juga. So, kita dalam konsep gaji. Okey, itu pasal gaji. Bagaimana pula dengan perbelanjaan? Ini warning ayat. Ada di antara anda, ini dah bulan Januari. Jangan cerita bulan Disember, bulan lepas. Bulan ini sahaja, tuan-tuan dan puan. Kita tak tahu exactly berapa kita spend dekat minyak. Kita tak tahu exactly berapa kita spend dekat petrol, dekat tol, dekat parking, dekat baju, dekat apa-apa. Kita tak ukur, kita tak rekod berapa kita belanja. Bayangkan tuan-tuan dan puan, anda tak ukur dan rekod pendapatan dan perbelanjaan, nak ada hati nak invest ke hartanah. Mana boleh? Kalau anda tak jaga ilmu kewangan ini, macam mana nak susun kewangan untuk membeli hartanah, mana mungkin anda boleh membeli hartanah. Ayat tidak benarkan sama sekali, malah ini adalah buat kerja yang bahaya. Kalau anda nak ambil risiko, rasa macam hidup ni tak ada bahaya, hidup ni selamat sangatlah, belilah hartanah dikala anda tidak rekodkan pendapatan, tidak rekodkan perbelanjaan. And the worst is, tuan-tuan dan puan, yang tak rekodkan perbelanjaan ini, apa masalah dia? Dia tidak rekodkan komitmen duitnya. Dia tidak rekodkan hutang-hutangnya. Macam mana nak beli hartanah? Kita sendiri tak tahu kedudukan kita. Point dia ialah kedudukan kita. So, inilah ilmu yang sangat-sangat penting. Dan rupa-rupanya, cara kita belanjakan gaji kita, pendapatan kita bulan-bulan, rupa-rupanya ada formula. Ada apa? Tulis. Ada formula lah. Tulis. Ada formula lah nak susun kewangan kita. Ada formula nak susun gaji kita bulan-bulan. Ada formula nak susun perbelanjaan kita bulan-bulan. Dan itulah yang ayat nak kongsikan bila ayat dapat dijemput oleh anda ke syarikat anda. Minimum kena 20 orang. 20 orang barulah syok sikit ayat nak cerita. Kalau nak cerita kat 2 orang tu macam tak best. Malam ini memang sangat-sangat best. Ayat nak offer kepada 10 orang yang PM ayat. Dah banyak dah PM masuk tu. Nampak macam dah ada 5 orang, 5-6 orang yang dah PM. Terima kasih kepada anda. Okay, so itu adalah ilmu kewangan.
macam nak susun kewangan, macam mana nak bina profil. Yang kedua ialah macam mana nak bina profil kewangan anda. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, kita boleh bina profil kewangan. Tetapi saya nak anda faham bahawa profil kewangan ini adalah sebahagian daripada personal finance. Kewangan peribadi kita adalah satu bahagian sahaja. Apabila kita menjaga personal finance kita dengan betul, barulah kita boleh bina profil kewangan kita dengan cantik. Dia bukan bina profil kewangan itu baru dapat menjaga personal finance kita. Personal finance ni adalah dia punya payung. Yang bawah dia ialah apa? Ialah bina profil kewangan. Dan bina profil kewangan itu supaya kita dapat membuat apa? Memohon pembiayaan nak beli rumah sebagai contoh. Yang itu nanti saya akan kupas dalam video-video Facebook Live akan datang. Okey, so ilmu pertama apa tadi? Boleh tak anda tulis? Ilmu pertama ialah ilmu kewangan. Okey, ilmu kewangan. Apakah ilmu kedua? Apakah ilmu kedua? Ilmu hartanah. Boleh tak anda tulis? Ilmu pertama ilmu kewangan, ilmu kedua ilmu hartanah. Dan sebelum ayat nak masuk ke dalam ilmu hartanah, boleh tak anda tekan butang like banyak-banyak, tekan love banyak-banyak, ya. Okey, lepas tu komen dan tekanlah butang share. Boleh tak anda tekan butang share? Nanti kalau anda tekan butang share, anda akan keluar kategori baru. Bukan top fan plus one, tapi dia akan keluar apa? Sharer. Boleh tak saya nak lihat sharer saya ni? Top fan. Okey, alright. So, ilmu keduanya ialah ilmu hartanah. Ilmu hartanah. Okey. Ilmu hartanah ni apa yang kita nak tahu tentang ilmu hartanah? Ilmu hartanah ni ada satu je tujuan ilmu hartanah yang kita nak tahu. Dan saya nak anda faham, ayatnya mesti lengkap. Ayat dia tak boleh tergantung. Boleh tak tulis? Ayat mesti lengkap, bukan ayat mesti lengkap. InsyaAllah saya dah lengkap. Alhamdulillah Allah dah bagi apa yang lengkap ni. Syukur. Alhamdulillah. Lengkaplah saya. Maksud ayat bukan ayat. Ayat dia mesti lengkap. Okey. Dalam ilmu hartanah, nombor 1, punchline penting, kunci utama yang paling mustahak ialah apa? Kita nak pilih hartanah yang terbaik. Ayatnya belum habis. Jangan bagi ayat ini tergantung. Saya ulang setengah jalan. Ilmu hartanah yang anda nak cukupkan, yang nak anda lengkapkan sebagai bekalan masuk ke medan hartanah, ilmu hartanah ini apa tujuannya tuan-tuan dan puan? Tujuannya hanya satu. Supaya kita boleh beli hartanah yang terbaik. ... Ayat itu belum lengkap lagi. Jangan biar tergantung. Yang terbaik untuk siapa? Yang terbaik untuk siapa? Yang terbaik untuk siapa? Boleh tak tulis kat komen? Yang terbaik untuk diri ini. Bukan untuk ayat. Buat kat diri anda sekarang. Seperti yang saya bagi tahu tadi, Facebook Live sekarang ni dah canggih. Saya boleh nampak anda, anda boleh nampak saya lah. Memang betul anda boleh nampak saya boleh nampak anda. Saya nak anda buat macam ni. Okey, kita ulang Ilmu hartanah yang penting untuk kita siapkan sebagai bekalan senjata ilmu sebelum masuk ke dalam medan hartanah ialah supaya kita boleh memilih hartanah yang terbaik untuk diri saya. Untuk diri siapa? Untuk diri saya. Kat sinilah yang ramai tak faham. Dan kat sinilah ramai yang terkena apabila mereka ikut. Tulis ikut tu bahaya ayat. Tulis kat situ. Ikut orang bahaya. Kenapa saya nak paksa korang ni tulis, nak tulis komen dan sebagainya? Kerana apa? Kawan-kawan anda akan nampak. Dan saya nak anda komen itu supaya komen-komen punchline dia. Supaya bila mereka nampak dan mereka akan tertanya, apa ni tak boleh ikut-ikut? Mereka akan teringin, mereka akan rasa macam intrig, nak follow, nak dengar Facebook Live ini. Dan mungkin, mana tahu tuan-tuan dan puan, kerana
asbab anda. Anda sebagai asbab dia. Ilmu yang milik Allah ini, yang ayat sampaikan ini, tersampailah juga kepada sahabat-sahabat anda. Dan mereka manalah tahu, buat keputusan yang betul, jangan buat keputusan yang salah. Kerana kawan-kawan kita ni di serata Malaysia, di serata dunia. Ada Firdaus Spencer daripada KK, ada macam-macam tempat anda berada sekarang. Dan bayangkan ilmu-ilmu yang penting, yang bagus ini boleh sampai kepada mereka. So, kita nak beli hartanah yang terbaik untuk diri kita. Kita tak nak beli hartanah yang baik untuk orang lain. Dan ramai orang yang ikut-ikut, yang dia tidak ada cukup ilmu untuk buat keputusan untuk beli hartanah untuk diri sendiri. Oleh itu mereka tersilap beli. Now saya nak terangkanlah tuan-tuan dan puan. Kalau kita tersilap beli pen, tersilap beli buku, tersilap beli kasut, tersilap beli baju, itu tak apa lagi. Kalau tersilap beli rumah, tersilap beli shop lot, oh memang sangat-sangat mengerikan. Oleh itu kita kena cukupkan ilmu. Dan ilmu hartanah ini dia ada perkara kedua yang dia sangat-sangat power. Apakah tugas ilmu hartanah tuan-tuan dan puan? Selain daripada yang first tadi, yang nombor 2. Ilmu hartanah yang ayat boleh share, yang anda boleh cari daripada ramai orang-orang yang share dekat Facebook sekarang. Syukur Alhamdulillah sekarang ni ramai orang nak share ilmu hartanah. Follow mereka, jangan follow ayat seorang. Follow mereka, tengok ilmu mereka, apa yang mereka kongsi. InsyaAllah asalkan perjuangannya suci, perjuangannya ikhlas, perjuangannya betul, follow cikgu-cikgu ni. Follow orang-orang yang hebat ini. Dan apakah yang saya nak anda faham? Bila anda dapat ilmu hartanah ini, ni nak bisik ni, kita akan ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk angkat apa? Untuk angkat benda berat, untuk tolak kereta, untuk apa? Kita bukan nak kuat sebarangan tuan-tuan dan puan. Kita nak ada kekuatan untuk katakan tidak. Itu kekuatan tuan-tuan dan puan. Bila kita jumpa dengan seseorang yang nak jual hartanah dan kita dah buat kira-kira tak berapa sesuai untuk kita, kita cakap dengan apa? Dengan sopan, dengan beradab. Minta maaf tuan, rumah ini tidak sesuai untuk saya. Saya memang nak mencari lagi rumah ini. Boleh tak tuan bantu saya nak mencari? Tapi yang ini bukan sesuai untuk saya. Kita tak nak beli rumah yang tak sesuai untuk kita. Yang tak sesuai untuk kita itu akan membawa kemudaratan kepada diri kita. Itulah hartanah yang tak sesuai dengan kita. Hartanah yang sesuai itu akan memberikan manfaat kepada kita, akan menambah nilai kepada hidup kita, akan buat hidup kita lebih happy, akan buat hidup kita lebih kaya. Itu hartanah yang kita nak cari. Tapi hartanah yang tidak membawa kepada kebagusan kepada hidup kita itu adalah hartanah yang tidak sesuai untuk kita. So kita nak ada ilmu hartanah ini supaya kita boleh say no. No, tapi cara yang beradab. No, saya dah buat kira-kira. Rumah ini tak berapa sekian-sekian tak kena. Dan saya yakin dan percaya, orang di sebelah yang menjual, orang yang di sebelah mencadangkan, orang yang di sebelah mempromosikan, dia tidak akan marah sekiranya kita boleh jawab, ini memang tak sesuai, kita tak berapa nak beli, kita nak cari lagi, boleh tak tuan cari. Saya rasa dia tidak akan marah kita, dia tidak akan, saya yakin mereka akan boleh percaya. So kita nak kekuatan itu. So tuan-tuan dan puan, begitulah dua ilmu yang saya nak anda faham. Apa yang ayat kongsi hari ini ialah kenapa senjata ilmu itu sangat penting. Apa yang ayat samakan ialah medan hartanah itu sama dengan medan perang. Kalau kita tak cukup senjata, kita akan mati di medan perang. Kalau kita tak cukup senjata, kita akan mati di medan hartanah. Dan senjatanya ialah senjata kewangan. Yang kedua, yang ayat kupas malam ini, ialah apa yang ayat namakan sebagai combo. Combo ilmu kewangan dan ilmu hartanah. Kalau tak combo, dia sangat-sangat bahaya. Apa jadi kalau hanya ada satu atau yang satu lagi? Dia tetap bahaya. Kita nak ada dua-dua. Dan yang ketiga, ayat kongsikan apa itu ilmu kewangan dan apa ilmu hartanah. Ilmu kewangan ni adalah bagaikan bajet diri, bukan bajet negara, ialah makro, ialah personal finance. Dan dua perkara yang kita kena lihat ialah
Kita kena lihat expenses, income and expenses, pendapatan dan perbelanjaan. Dan yang kedua, ayat terangkan tentang ilmu kewangan, ilmu hartanah. Ilmu hartanah ni memberikan kekuatan kepada kita untuk pilih hartanah yang sesuai untuk siapa? Diri saya. Kedua, memberikan kita kekuatan untuk say no kepada rumah-rumah yang tidak sesuai kepada diri kita dan keluarga kita. Tuan-tuan dan puan, saya sudah selesai sharing saya malam ini. Ayat sangat-sangat happy. Ramai yang komen. Terima kasih. Ramai yang like. Ramai yang tekan love. Dan itulah yang Ayat nak. Ayat nak bantu anda lebih lagi. Dalam video-video akan datang, insya-Allah Ayat akan share lagi ilmu-ilmu yang terbaik. Doakan Ayat terus istiqamah dan terus akan sharing-sharing ilmu kepada anda. Dengan itu, kita berjumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang! Yes!